Assalamualaikum. Saya sekarang akan pergi membuat kerja-kerja mengetuk pohon enau dan juga kerja-kerja memungut hasil enau yang untuk petang ini. Jadi saya pergi menyeberangi tempat pengetukan enau saya, menyeberangi sungai. Jadi untuk menyeberang sungai ini, saya telah membuat jembatan daripada buluh. Jembatan sungai ini saya gunakan jembatan buluh ini. Jembatan buluh ini pun tahan lama ya saudara. Sejak saya buat dah selama lebih kurang setahun ini, masih lagi elok dan boleh digunakan untuk menyeberang jembatan ni. Cuba saudara perhatikan ya. Ya, jembatan ini masih kukuh dan boleh melintas. Sudah setahun ni jembatan buluh ni. Di bawah saya gunakan 3 batang buluh dan satu penggantung untuk kita memegang ya, satu pemegang untuk kita berjalan menyeberang sungai ni. Saudara, hari ini kita akan belajar cara-cara untuk memulakan membuka mayang ya. Membuka mayang. Inilah mayang bunga jantan yang telah kita kita rasa boleh dibuat. Ini adalah mayang kecil ya. Mayang ini sangat kecil dan rendah saja. Jadi sebagai contoh untuk pemula-pemula yang ingin belajar membuat gula enau, iaitu mengambil nira enau, nira aren. Inilah cara-caranya ya. Kita sekarang ni dah ada ni mayang yang sudah cukup sesuai untuk diusahakan ya. Buah daripada mayang ini ialah mayang jantan ya. Mayang jantan ini dia tidak akan mengeluarkan buah. Dia akan bunganya akan pecah. Bila bunganya pecah, dia akan mati begitu saja. Jadi kalau kita usahakan untuk mengambil niranya, maka nanti semasa bunga ini berkembang, bunga ini mengembang, kita akan potong mayang ni dan dia akan mengalirkan nira. Walaupun ini mayang kecil, untuk cara-cara belajar ya, inilah rupa mayang yang kita akan mulakan kerja-kerja mengayun, membuai dan mengetuk mayang ini. Kita akan mengetuk dan membuai mayang ini sebanyak 5 hingga 6 kali, iaitu hari ini kita ketuk dan buai, kita cuti 2 hari, kemudian kita ketuk dan buai sekali lagi, kita cuti 2 hari, ketuk dan buai sekali lagi, dan kita cuti 2 hari, begitulah seterusnya sehingga 5 hingga 6 kali kita mengayun dan membuai. Selepas itu bunganya akan kembang dan kita akan potong mayang ni untuk mendapatkan airnya ya. Kita akan potong di sini ya, cuba tengok ni, perhatikan. Kita akan potong di kawasan ni. Di kawasan ni kita akan potong dan airnya akan menitik. Jadi untuk memulakan membuka mayang ni, pertama-tamanya kita mestilah membersihkan sedikit ya bahagian selaput-selaput atau salut-salut di tangkai mayang ini. Jadi kita hanya membuang sedikit ya. Kadang-kadang separuh orang dibuang banyak, tapi kita buang hanya sedikit ya. Terserah kita lah kalau nak membersihkan betul-betul, tapi sebenarnya buang yang selaput-selaput yang membonjol saja, yang mengganggu kerja-kerja kita untuk mengetuk mayang ni ya. Setelah kita bersihkan ni macam ni, maka kita akan membuai mayang ni sejumlah 100 kali ya.
kita buai selama sebanyak 100 kali. Ya, pertama kita tengok dulu rupa bunga. Ini bunga yang sesuai ya. Inilah bunga yang sesuai untuk kita mulakan kerja-kerja. Bunganya telah berwarna kuning, oranye. Sebelum ini warnanya putih, sekarang telah pun berwarna oranye. Dan warna oranye ini bermakna bila dia sudah berubah pada warna oranye semacam ini, maka mayang ini sudah sedia untuk dibuai. Dan mayang ini akan bunga ini akan kembang dalam masa 2 minggu daripada sekarang. Dalam masa 2 minggu bunga ini akan berkembang dan kita akan potong ya. Kita akan potong mayang ni. Sekarang saya tunjukkan cara kita membuai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Mati lu bang. 21 22. Okey, saya telah pun menghayun mayang ni sebanyak 100 kali. Ada orang berpendapat bahawa mengayun mayang ini 50 kali, ada yang lebih 100 kali, terserah kita. Tapi pendapat saya mengayun hanya 100 kali. 100 kali hayunan begini, sehingga 100 kali. Dan selepas 100 kali saya hayun tadi, saya akan ketuk tandan mayang ini. Saya akan ketuk dengan menggunakan kayu ya. Sebaik-baiknya kayu untuk mengetuk mayang ini hendaklah dibuat khas lah. Ini saya ambil pengkas. Kayu ni saya ambil di tepi-tepi hutan ni aja. Patutnya kayunya yang sebaiknya eloklah sebesar 2 jari yang dicantumkan macam ni. Kayu pengetuknya. Dan tangkainya dikecilkan. Tapi ini sebagai contoh, saya akan ketuk mayang ni ya. Saya akan ketuk. Cara mengetuk mayang ini ialah mula-mula kita ketuk bahagian bawah tandan ini, bawah mayang ini. Macam ni. Selepas kita ketuk ini bawah dia, lepas tu kita mula mengetuk bahagian pangkal dia ni. Kita mengetuknya cara keliling ya. Kita kelilingkan ketuknya. Kita ketuk mengelilingi pangkal mayang ini. Kita ketuk mengelilingi pangkal mayang ini. Cara kita mengetuk macam tu. Ya. Jangan terlalu kuat dan jangan terlalu perlahan. Kalau terlalu kuat, takut mayang ini rosak. Kalau terlalu perlahan, takut dia tidak efektif lah, tidak menjadi. Ya, jadi kita ketuklah anggaran antara kuat dan perlahan lah. Ya, kita ketuk ni secara melingkar ya. Kita lingkar macam ni. Kita lingkar macam ni sehingga sampai ke hujung ya. Kita melingkar, ketuk cara melingkar sehingga sampai ke hujung. Sampai ke hujung ni ya, sampai ke tempat tangan dia yang kosong ni, sampai bersambung ke bunga mayang ni. Kita ketuk secara keliling ya, dan hendaklah diketuk secara menyambung ya, jangan melompat tak boleh. Kita kena terus mengelilingi dia secara menyambung dengan elok-elok
Macam tu. Kita ketuk. Sebaik-baiknya untuk satu tempat tu 2 pusingan. Lepas tu kita kena taskit. Kita buat 2 pusingan. Lepas tu kita taskit. Pukulannya mestilah merata ya. Jangan ada yang tidak kena. Kalau ada yang tidak kena nanti masalahnya ialah hasilnya nanti mungkin di mayang ni sebelah berair, sebelah tak berair dan macam-macam masalah. Jadi untuk hasil yang maksimum kita mesti pukul secara menyeluruh supaya mayang ni benar-benar masak untuk produksi airnya. Kita akan pukul sampai ke hujung ya. Bang, tutup dulu bang. Okey. Kita dah sampai ke bahagian tangan yang kosong ni, sampai ke hujung. Kita ketuk. Bila kita dah sampai ke hujung ni, kita ketuk. Kita akan kembali ke bawah ya. Kita jangan mengetuk daripada ujung ni ke bawah. Kita balik semula dari bawah ya. Macam ni. Kita balik semula dari bawah. Balik semula dari bawah. Okey, kita sambung lagi sehinggalah ke hujung ni. Bila sampai ke hujung mayang, ke hujung tangan mayang yang kosong ni, yang tidak ada bunga ni, tangan mayang ni kita ketuk sampai ke hujung. Bila sampai ke hujung, kita dah sampai ke hujung ni, kita dah ketuk merata. Okey, kita dah ketuk secara merata sampai ke hujung. Okey, saya dah pukul sebanyak 2 kali. Tadi 1 kali sampai ke hujung, kemudian saya mula lagi dari pangkal sampai ke hujung. Lepas tu cukup untuk pengetukan petang ini. Dan sekarang setelah kita ketuk mayang ni, sekarang kita buai semula sebanyak 100 kali seperti yang saya buat selalu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Saya dah siap membuai sebanyak 100 kali seperti yang saya kerjakan biasanya. Memang 100 kali buaian di awal tadi sebelum pemukulan 100 kali, dan selepas pemukulan saya buai lagi 100 kali. Selepas buai selepas siap buai 200 kali lah ni kan, 2 kali. Jadi perhatikan, saya akan ketuk bahagian pangkal mayang ini
ketuk bahagian ni dengan kuat sebanyak 10 kali. Lihat ya. Okey, saya dah pukul 10 kali. Bagi ni kita dah boleh tinggalkan mayang ni. Dan kita cuti 2 hari. Lepas itu kita datang lagi buat cara yang sama yang seperti yang saya tunjukkan tadi. Walaupun mayang ini kecil, saudara, tetapi pengalaman saya membuat mayang-mayang kecil seperti ini, yang rendah-rendah ini, baru-baru ni saya buat sebelah sini mayang yang kecil ni. Saya tunjukkan, perhatikan ini. Ini atas ni. Ini dulu saya buat sebelum ni mayang ni sehingga habis. Di waktu pagi saya boleh mendapat sehingga 5 liter. Di waktu petang saya mendapat 3 liter hingga 3 liter setengah. Jadi bermakna walaupun mayang ini kecil, jika cara pembuatannya betul, kita boleh mendapatkan satu hari pagi petang sebanyak 8 liter nira. Begitulah caranya. Jadi sekian untuk kali ini. Kita jumpa di lain video. Assalamualaikum.